Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jom pasak sejarah bersama dengan cikgu pada kali ini di mana cikgu akan meneroka mengenai bab 1 tingkatan 4 iaitu warisan negara bangsa. Dan pada tajuk ini cikgu akan sentuh mengenai 1.1 iaitu latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom bersama dengan cikgu. Kemunculan dan kemasyhuran kerajaan alam Melayu telah membuktikan asas negara bangsa telah bermula sebelum kedatangan barat. Ini kita dapat lihatlah di mana sebelum ni semasa kamu di tingkatan 2, kamu dah pun belajar mengenai kerajaan alam Melayu. Kita lihat dari segi keagungan dan kehebatan kerajaan tersebut. Antara kerajaan alam Melayu ini ialah Funan, Champa, Kerajaan Kedah Tua, Gangga Negara, Sriwijaya, Angkor dan Majapahit yang menunjukkan di mana ciri-ciri negara bangsa ni telah berkembang dan diwarisi oleh kerajaan alam Melayu selepasnya. Jadi, di sini kita akan lihat kepada ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Ada 4 ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu iaitu yang pertamanya ialah raja, yang keduanya ialah undang-undang, manakala yang ketiga ialah wilayah pengaruh dan yang keempat ialah rakyat. Jadi kita ada 4 iaitu raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan juga rakyat. Jadi inilah antara ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu yang akan kita fokus pada kali ini. Ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu yang pertamanya ialah raja. Raja merupakan tonggak utama kerajaan. Malah, kedudukan raja ini telah diperkukuhkan dengan pentadbirannya yang dibantu oleh pembesar. Dan raja juga akan ditaati oleh rakyat dan dianggap suci. Antara contoh kita dapat lihat di sini iaitu Raja Champa, di mana Raja Champa ni telah dianggap suci dan dikaitkan dengan Dewa Shiva. Jadi itu untuk ciri-ciri negara bangsa kerajaan Melayu yang pertama iaitu raja. Cikgu ulang sedikit, di mana raja ni merupakan tonggak utama kerajaan, Dan untuk memperkukuhkan kedudukannya, raja ni telah dibantu oleh pembesar dan raja juga ditaati dan dianggap suci. Jadi itu untuk ciri yang pertama iaitu raja. Kita pergi pula ciri yang kedua iaitu undang-undang. Undang-undang ini dilaksanakan untuk memastikan kesejahteraan kerajaan. Jadi, undang-undang ni juga telah digunakan di seluruh wilayah pengaruh. Dan undang-undang ni juga menjadi panduan. Jadi dia menjadi panduan dalam pentadbiran kerajaan. Jadi ini dalam undang-undang, cikgu ulang sedikit tentang undang-undang. Jadi kalau ciri yang kedua undang-undang ni adalah untuk memastikan kesejahteraan kerajaan dan dia digunakan di seluruh wilayah pengaruhnya, dan undang-undang ni juga menjadi panduan kepada pentadbiran kerajaan. Jadi itu ciri yang kedua iaitu undang-undang. Ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu yang ketiga ialah wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh ni merupakan kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja. Maksudnya di sini rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja. Contohnya kita boleh lihat kepada kerajaan Funan, di mana kerajaan Funan mempunyai wilayah pengaruh yang luas iaitu merangkumi dari Sungai Mekong, Teluk Chamran, Selatan Myanmar dan Segenting Kra. Itu untuk wilayah pengaruh. Kita kena ingat di bawah wilayah pengaruh ni maksudnya kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seorang raja. Okey, itu yang ketiga. Manakala yang terakhir, ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu ialah rakyat. Rakyat merupakan penduduk di dalam sesebuah wilayah yang setia kepada raja dan tidak menderhaka. Jadi kita kena ingat rakyat ni merupakan penduduk yang duduk di dalam sesebuah wilayah tu yang setia kepada raja dan dia tidak menderhaka kepada raja tersebut.
Contoh di sini kita boleh lihat kepada kerajaan Sriwijaya. Rakyat akan membuktikan kesetiaan kepada raja dengan upacara persetiaan dan minum air sumpah. Jadi di sini kita boleh lihatlah kalau di dalam kerajaan Sriwijaya ni kita ada inskripsi Telaga Batu, di mana inskripsi Telaga Batu ini telah digunakan untuk upacara persetiaan antara pemerintah dengan golongan diperintah dalam kerajaan Sriwijaya. Jadi itu mengenai ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu yang keempat, iaitu rakyat. Jadi kena ingat kalau rakyat ni apa? Penduduk yang duduk dalam wilayah tu yang setia kepada raja dan tidak akan menderhaka kepada raja tersebut. Jadi itu mengenai empat-empat ciri negara bangsa. Jadi kalau kita lihat secara umumnya, ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu ni telah pun ada pada zaman kerajaan Funan dan juga Champa. Dan kedua-dua kerajaan ni telah menjadi asas yang kukuh untuk kerajaan Sriwijaya berkembang dan kemudiannya muncul menjadi sebuah empire yang unggul. Dan kemudiannya daripada Sriwijaya kita dapat lihat telah diwarisi oleh Kesultanan Melayu Melaka. Dan melalui Kesultanan Melayu Melaka ini kemudiannya telah diperkukuhkan dengan menyerapkan ciri-ciri lain dalam mengukuhkan negara bangsanya. Kemudian diwarisi pula oleh Kesultanan Johor Riau, di mana semasa Kesultanan Johor Riau ini telah meneruskan ciri-ciri dalam Kesultanan Melayu Melaka dan turut menekankan kepentingan Islam dalam melaksanakan ciri-ciri negara bangsa. Itu imbas lalu mengenai pembentukan ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Yang penting di sini kamu tahu di mana ada 4 ciri-ciri negara bangsa dalam kerajaan alam Melayu, iaitu yang pertamanya ialah raja, yang keduanya ialah undang-undang, yang ketiga ialah wilayah pengaruh dan yang keempat ialah rakyat. Jadi itu yang dapat cikgu kongsikan bersama dengan kamu untuk tajuk 1.1 mengenai latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Cikgu harap kamu dapat memanfaatkan sebaik mungkin apa yang telah dikongsikan ini. Semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Jadi sebelum tu jangan lupa untuk ikuti cikgu dalam video yang berikutnya. So sekian, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Bye.